Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri bin Syuaib. Nombor metrik S70309. Saya akan membentangkan perbezaan dan persamaan yang wujud antara rakan yang berlainan bangsa. Okey, seterusnya ialah pengenalan. Okey, di Malaysia terdapat pelbagai kaum seperti kaum Cina, India dan sebagainya. Okey, kepelbagaian kaum ini amat penting untuk menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang majmuk. Ia juga dapat merapatkan perpaduan seterusnya menjadikan ia masyarakat yang lebih harmoni di negara kita. Oleh itu, dengan adanya pelbagai kaum ini, ia juga merupakan aspek penting untuk diperjuangkan oleh kesemua lapisan masyarakat tanpa mengira kedudukan bangsa dan agama walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Okey, ini adalah 3 perbezaan antara saya dan rakan saya yang berlainan kaum. Okey, yang pertama dari segi agama. Agama macam kita kaum Melayu sebagai seorang Islam solat di masjid, manakala kaum India dia akan di kuil, manakala kaum Cina akan di tokong. Okey, kemudian dari segi makanan macam kita sebagai orang Melayu agama Islam, dia ada benda yang kita tak boleh makan, tetapi bagi kaum lain benda tu boleh makan. Sebagai contoh, khinzir lah. Seperti kita agama Islam tidak boleh makan, manakala kaum Cina boleh makan. Kemudian dari segi pakaian, setiap kaum ada pakaian tradisional masing-masing. Okey, seperti kita pakaian baju Melayu, baju kurung, manakala kaum Cina seperti Cheongsam, kemudian kaum India seperti sari. Saya yang berlainan kaum. Yang pertama ialah tempat pengajian. Okey, sebagai contoh di Universiti Malaysia Terengganu ini, di UMT, pelajar yang study dekat sini semuanya terdiri daripada pelbagai kaum. Dari India, China dan sebagainya. Okey, syarat kelayakan untuk sambung belajar ke mana-mana tempat pengajian tidak ada syarat untuk syarat khas. Sebagai contoh, dia ada spesifik kawan ni tidak boleh masuk. Tetapi tidak sebenarnya. Semuanya tidak ada syarat untuk semua kaum boleh menyambung pelajaran di setiap tempat pengajian. Okey, yang kedua ialah menyambut perayaan mengikut agama masing-masing. Okey, sebagai contoh, kita kaum Melayu agama Islam, kita menyambut Aidilfitri. Tetapi kaum lain, kawan kita, kawan lain, kaum Cina dan India dan sebagainya turut menyambut sama-sama sambutan Aidilfitri. Jika kaum Cina menyambut Tahun Baru Cina, kita pun akan menyambut sekali. Maknanya sama-sama menyambut perayaan masing-masing. Okey, yang ketiga ialah bahasa pertuturan, bahasa kebangsaan. Kita bercakap antara satu sama lain masih menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Okey, ini adalah adakah perbezaan yang wujud ini memberi kesukaran kepada saya untuk belajar dan berinteraksi dan bersosial dengan rakan saya. Okey, pada pandangan saya, perkara ini tidak menyukarkan rakan saya untuk berinteraksi dengan mereka, di mana ia dapat merapatkan lagi hubungan silaturahim dan seterusnya. Semangat perpaduan dapat dipupuk. Di samping itu juga dengan cara berinteraksi dan bersosial ini dapat membuka minda diri saya sendiri, yang mana berkawan dengan perbezaan kaum adalah lebih seronok, di mana ia dapat mengelakkan diri saya dan sikap yang hanya bergaul antara satu kaum sendiri sahaja, serta ia menjadikan kehidupan kita lebih harmoni kerana kita berkawan dengan rakan-rakan yang pelbagai kaum, jadi kaum Cina, India dan sebagainya. Akhir sekali ialah kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia tiada halangan untuk tidak memupuk semangat perpaduan antara kaum. Perpaduan ini amat penting bagi seseorang individu supaya tiada berlakunya perpecahan ataupun perbelahan serta rusuhan antara kaum di negara kita. Namun begitu, ia juga dapat memberi tauladan atau imej kepada negara-negara yang lain dengan adanya nilai perpaduan antara kaum melalui berinteraksi dan juga bersosial. Oleh itu,
dapat melahirkan negara yang lebih harmoni, aman dan makmur, serta semangat perpaduan dapat dipupuk dengan erti kata bersatu teguh, bercerai roboh. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.